Perkembangan proprium manusia bermula seawal usia bayi. Bayi yang baru dilahirkan, menurut Gordon Allport, memiliki dorongan primitif, iaitu manusia yang belum mengenal dunia luar. Selain itu, bayi juga bertingkah laku refleks, iaitu tingkah laku tanpa sedar. Seterusnya, bayi tidak memiliki personaliti sebagaimana orang dewasa. Bayi akan mengalami perkembangan yang sesuai dengan masa yang dilaluinya. Dalam tempoh 3 tahun yang pertama, kanak-kanak akan mula merasakan diri mereka secara fizikal, iaitu berkaitan tubuh badan mereka. Kanak-kanak akan mula merasakan diri mereka itu tinggi ataupun rendah. Kemudian, mereka akan rasa identiti diri yang berkesinambungan, iaitu mereka akan mula mengenal diri mereka berkaitan dengan identiti diri mereka. Contohnya, saya seorang yang suka bersukan, ataupun saya seorang yang suka minum air susu. Dan harga diri ataupun rasa bangga. Contohnya, mereka akan merasakan diri mereka terhina bila ada kawan yang mengejek mereka, dan mereka akan merasakan bangga apabila mendapat pujian daripada individu yang memuji mereka. Kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun akan mula melalui proses yang pertama, perkembangan diri, dan yang kedua, kepribadian diri. Perkembangan diri mengandungi dua aspek, iaitu perluasan diri ataupun the extension of self dan gambaran diri. Perluasan diri bermaksud kanak-kanak akan mula merancang tentang masa depan mereka, bagaimana untuk mengembangkan potensi diri mereka. Dan gambaran diri bermaksud kanak-kanak akan mula menggambarkan tentang diri mereka di masa hadapan. Seterusnya, kepribadian diri. Pada umur 4 hingga 6 tahun, kanak-kanak akan mula menanamkan tentang nilai-nilai yang baik dan akan didedahkan dengan tanggungjawab moral, iaitu bagaimana kanak-kanak itu harus bertanggungjawab tentang diri mereka dan persekitaran mereka. Seterusnya, mereka juga akan didedahkan tentang kepentingan pengetahuan diri. Dalam umur 6 hingga 12 tahun, kanak-kanak akan mula mengembangkan kesedaran diri mereka. Mereka akan mula menangani permasalahan dengan menggunakan akal fikiran. Kanak-kanak juga akan terdedah dengan kemampuan diri mereka, bagaimana untuk mengatasi persoalan-persoalan dan permasalahan dengan alasan dan hasil pemikiran, kerana kanak-kanak ini mula beralih kepada persekitaran keluarga dan masyarakat. Dalam usia remaja, mereka akan mula muncul intensity, iaitu kesungguhan, tujuan untuk jangka masa panjang, dan cita-cita yang masih jauh. Aspek-aspek ini disebut sebagai usaha proprium. Ciri-ciri kepribadian yang matang menurut Allport. Yang pertama iaitu ekstensi self of self, yang bermaksud kemampuan seseorang dalam menyertai
sesuatu kegiatan dalam lingkungan dan jangkauan yang luas. Ekstensi self of self juga bermaksud kemampuan seseorang dalam merancang masa depan. Yang kedua, hubungan baik dan akrab dengan orang lain, iaitu hubungan kasih dengan keluarga dan rakan-rakan. Hubungan baik dan akrab juga dimaksudkan iaitu hubungan yang penuh hormat dan menghargai dengan setiap orang. Yang ketiga, penerimaan diri. Penerimaan diri bermaksud kemampuan dalam mengatasi sesuatu reaksi yang keterlaluan. Contohnya dalam hal-hal yang menyinggung dorongan yang khusus. Contohnya, bagaimana seseorang mengolah tentang dorongan seks mereka dan dalam menghadapi rasa kekecewaan, bagaimana seseorang itu mengawal dan bersikap profesional. Kepribadian yang matang juga menurut Alport, iaitu seseorang mampu dalam memberi pandangan-pandangan yang realistik, keahlian, dan penugasan. Seseorang itu mampu dalam memandang orang lain, objek, dan situasi. Mereka berkeupayaan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Mereka juga memiliki kemahiran dalam memberi nasihat, menghadapi pelbagai masalah tanpa rasa panik, dan self-passion, iaitu ataupun perilaku kerosakan lain. Perkara yang kelima adalah objektifikasi diri, insight dan humor, yang bermaksud kemampuan diri untuk objektif dalam memahami tentang diri dan orang lain. Humor atau lawak tidak sekadar untuk keseronokan dan tertawa, tetapi mereka mampu menghubungkan hubungan secara positif dengan orang lain. Perkara yang keenam adalah falsafah hidup. Dalam falsafah hidup, agama memainkan peranan yang penting. Melalui agama, seseorang yang dewasa memerlukan penerangan tentang tujuan dan aspirasi hidup mereka.